Terima kasih kepada paduan suara siaran yang sudah menyampaikan pujian. 感谢沙龙诗班已经为我们献诗。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. 主，我们感谢你，你何等的爱我们。 Sekalipun kami kadang tidak bisa dan belum bisa mengasihi Tuhan, 即便有的时候，多数的时刻，我们还没办法来爱你， Engkau tetap mengasihi kami tanpa berubah. 你仍然不变的，依然爱我们。 Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah, memuji nama Tuhan. 感谢你给我们机会，给我们可以来敬拜歌颂你。 Kami sungguh diingatkan betapa indahnya Tuhan. 我们再度被提醒到上帝真美善。 Nah, kami bersyukur Tuhan Kau juga mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. 也感谢你已经预备好我们的心思意念，好吗？好让我们可以领受你的话语。 Khususnya di saat-saat kami akan menyambut perayaan akan kematian dan kebangkitan Kristus. 特别是我们正在要预备来纪念上帝的受难以及复活。 Kami bersyukur Engkau tidak pernah berhenti bicara kepada kami. 我们感谢你，因为你从来没有停止的向我们诉说。 Karena itu kami mohon pagi hari ini Tuhan tenangkan hati kami. 因此，恳求你今天早上让我们心能够安静的下来， Sehingga kami boleh sungguh mendengar Tuhan sendiri berkata-kata pada kami. 使得我们可以真的听到上帝你个别的对我们诉说。 Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan firman-Mu. 恳求你圣洁的灵帮助我们可以明白你的话语。 Tuhan berkati dan urapi kedua hamba-Mu di atas mimbar ini. 恳求你高摩恩高你仆人与使女， Dan berkati setiap kami. 也祝福我们每个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom saudara yang terkasih. 弟兄姐妹平安。 Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 27. 我们一同来翻开诗篇第27篇， Kita akan melihat seluruh ayatnya. 我们要看整个诗篇27篇。 Saya akan membacakan ayat pertama sampai 7 dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian Ibu Cenia akan membacakan 8 sampai 14 dalam Mandarin. 诗篇第27篇第1节到第7节，牧师会用印尼语来读。之后呢，8节到第14节，我会用华语来读取。 Mazmur 27 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, dan itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. 第18节，你说你们当寻求我的面，那时我心向你说：耶和华啊，你的面我正在寻求。不要向我厌面，不要发怒追逐仆人。你向来帮助我的，救我的神啊，不要丢掉我，也不要离弃我。我父母离弃我，耶和华必收留我。耶和华，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。求你不要把我交给敌人，逐其所愿，因为妄作见证和口吐凶言的起来攻击我。我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。我要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华。 Saudara sekalian, dalam Perang Dunia II, Jerman sedang mengebom Belanda. 世界第2大战，德国正在轰炸荷兰。 Ada seorang wanita bersama Kori tidak bisa tidur karena suara bom itu. 有一个夫人，因为那个轰炸的声音，她没办法睡觉。
Nah, saat yang sama, saudara sekalian, dia mendengar ada suara di dapur. 同时呢，他也听到在餐厅里面有声音， Maka dia karena tidak bisa tidur, dia ke dapur. 因为他没办法睡觉，他就跑到厨房里面去了。 Ternyata dia menemukan adiknya sedang di dapur. 他看到他的弟弟或妹妹正在厨房里面， Setelah dia ngobrol-ngobrol, kemudian bom itu berhenti, maka dia mau tidur kembali ke kamarnya. 他们聊天之后呢，就听到那轰炸的声音已经停了，然后他想要回去房间睡觉。 Saudara, betapa terkejutnya dia ketika melihat kamarnya, ternyata di bantal kepalanya itu tertancap pecahan kaca akibat bom. 他回到房间的时候呢，他很纳闷，因为他看到他放头枕头的地方刚好一个碎片插在里面，是因为那个轰炸出来的那个雷弹轰炸出来的那个碎片砸了他的那个枕头。 Suara bom begitu keras sehingga memecahkan kaca dan saudara sekalian kaca itu tertancap di bantal kepalanya. 那个轰炸的声音那么大声，导致呢他那个窗户里面的玻璃已经碎了，然后呢把那碎片玻璃呢插在他的枕头上。 Dia kaget, lalu dia kembali ke dapur, dia berkata kepada adiknya, 他吓到，然后回到厨房厨房里面呢，跟他的弟弟妹妹说。 Adik, kalau saja kamu tidak di dapur dan aku tidak ke dapur, wah, aku sudah mati tertancap dengan pecahan kaca itu tadi. 他说：“如果不是你刚才在厨房里面，然后我很好奇，我走到厨房呢，我老早就是已经被那一块玻璃碎把它砸到了。” Saudara, adiknya berkata, jangan pakai istilah kalau saja. 然后呢，他的弟弟妹妹呢，或弟弟或妹妹跟他说：“你不要说假设，如果。” Yang terjadi adalah kehendak Tuhan. 所发生的是上帝的旨意。 Di dalam kehendak Tuhan kita merasa aman. 在上帝的旨意当中，我们会感到安稳。 Bukan dalam pemikiran kalau saja. 不是说假设如果。 Saudara, adiknya sendiri kemudian meninggal dalam kamp konsentrasi. 然后呢，他的弟弟呢，或者是他的妹妹呢，之后死在集中营当中。 Dan Cory teringat terus perkataan adiknya itu. 然后呢，这位夫人高丽，她一直想到她的那个弟弟或者是妹妹的那一句话， Yaitu jangan dalam hidup ini berpikir kalau saja. 不要在这一生当中，不要觉得说假设如果或是偶然。 Akhirnya Cory sendiri dibebaskan dari tahanan. 之后呢，他也是得到释放了。 Tetapi baru dia tahu belakangan dia dibebaskan karena kesalahan ketik dari juru ketik, saudara sekalian. 他之后才发现到，他为什么得到释放呢？集中营释放他是因为那个打字的人打错了， Seharusnya namanya tidak masuk dalam daftar wanita yang dibebaskan. 他的名字呢应该不是在那个被释放出来的名单里面。 Tapi juru ketiknya mengetik nama Cory, saudara sekalian. 可是呢，他的名字确实被打进去了。 Dia mulai terpikir lagi, kalau saja juru ketik tidak bikin kesalahan, saya sudah mati. 然后他又开始想，如果今天那个打字的人如果没有做错，我早就死了。 Dan betul saudara sekalian, 7 hari setelah dia dibebaskan, seluruh tahanan wanita di situ dieksekusi. 7天之后呢，Cory 7天得到释放，7天之后呢，所有的女囚犯就是他们就被杀了。 Tapi dia teringat perkataan adiknya, jangan hidup dengan pemikiran kalau saja. 他记得他的弟弟对他说：“你不要活着想到说我是假如、假设、如果、偶然等等。” Saudara, dalam pikiran kita sebagai manusia dalam hidup ini, seringkali kita berpikir kalau saja atau bagaimana jika. 我们作为人类，我们头脑常常会想说：如果、假设。 Saudara sekalian, misalnya ada orang berkata, kalau saja saya mengambil jurusan yang berbeda dulu di universitas, saya mungkin tidak kehilangan pekerjaan sekarang. 有的人可能会想说，如果呢以前我在大学的时候拿的科目不一样，有可能我今天就不会失去工作， Jadi ada penyesalan. 有后悔的存在。 Kalau saja saya lebih cepat mendeteksi gejala penyakit itu, saya nggak akan seperti sekarang sakitnya. 有想要说，如果我提早就是有找到我病根源的话，我今天就不会那么生病了。 Atau ada orang berpikir begini, bagaimana kalau saya mendadak diberhentikan? Anak saya, keluarga saya makan apa? 有的人突然间，有的人也是会这样想：如果我突然间被停止呢，我家里的人吃什么？ Saudara, dalam pikiran kita sebagai manusia, kita ditarik antara penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. 我们作为人类，我们是活在对过去的后悔，以及呢对前面的担忧，
就是被拉紧了。 Tapi kita diingatkan dari kisah Kori dan adiknya itu, sisternya itu, saudara sekalian, bahwa kehendak Tuhan adalah tempat yang teraman dalam hidup kita. 可是呢，我们被 Corey 跟他妹妹的那个故事，我们被提醒到说，上帝的旨意是我们最安逸、最安稳的隐藏处。 Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa hidup menaruh kepercayaan kepada Tuhan. 问题是我们如何能够把我们的信任、信赖仰望于上帝。 Mazmur 27 mengajarkan beberapa prinsip penting bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. 诗篇27篇教导我们好几处的一个原则，好让我们能够把我们的信仰赖于上帝。 Yang pertama, saudara sekalian, kita harus mengakui keterbatasan kita. 第一个呢，我们必须要承认我们的有限。 Ayat pertama tadi kita baca berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar. 第一节，耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？ Saudara, Daud merasa tidak takut dan tidak gentar, bukan karena dia merasa hebat. 大卫没有感到惧怕，没有感到胆怯，并不是他觉得他很厉害， Tetapi karena dia tergantung, dia sadar dia totally tergantung kepada Tuhan. 因为他觉悟到他完完全全的仰赖上帝。 Ini adalah sebuah pengakuan ketergantungan total. 这就是一个完完全全依靠仰赖的一个宣告。 Bahwa tanpa Tuhan, dia akan berada dalam kegelapan dan dia akan sangat ketakutan. 就是没有上帝，他依然会在黑暗，并且他会在恐惧当中。 Saudara, ini sangat penting. 这 Kenapa? 很重要。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita sering lupa bahwa kita tuh tidak mengontrol sepenuhnya hidup kita. 为什么呢？很重要，因为我们常常会忘了，我们没有完全的控制我们的生命， Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. 我们不知道明天将会如何， Tidak ada orang bisa memprediksi ada perang di Timur Tengah, ya. 也从来没有人会预测说在中东会有征战， Tidak ada orang bisa memprediksi ada perang di Rusia, di Ukraina. 也没有人会可以预测俄罗斯跟乌克兰会打仗， Tidak ada orang bisa prediksi ada banjir di Bekasi minggu lalu, saudara sekalian. 也没有人会预测在bekasi bekasi 上个礼拜会发大淹水。 Nggak usah kita besar-besar muluk-muluk bicara perang sana sini. Banjir pun di daerah kita sudah pengalaman puluhan tahun tidak bisa kita prediksi. 我们不要讲到远方的征战的问题，我们讲到我们离我们很近的，就好几年没有淹水，突然间淹大水，我们也没办法预测。 Ada orang yang tinggal di perumahan itu berkata malam hari jam 8 malam hujan, ya seperti biasa hujan. 有的人说，就是晚上8点下雨，只是一个正常的雨而已啊。 Tiba-tiba mereka jam 4 dibangunkan, air sudah masuk setengah meter bahkan lebih naik lagi. 然后呢，4点早上他们被叫醒过来的时候就吓到，因为水已经半米高了。 Terpaksa mengungsi ke lantai 2. 然后呢，他们就是急速的跑到第2楼， Tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga dari lantai 1. 甚至呢1楼的东西他们都已经没有时间来搬运了。 Saudara, kita tidak bisa memprediksi kapan hujan itu aman, kapan hujan jadi banjir. 我们根本没办法预测这个雨呢下的时候是安全的，这个雨呢下来之后会带水灾的。 Dan kita nggak bisa prediksi banjirnya hanya segitu saja atau bisa menutupi seluruh lantai 1. 我们也没办法预测水呢，只是那个淹水呢，只是这么高，或者是会把整个一层楼的话把它盖住了。 Kalau orang bisa memprediksi, tidak mungkin parkir mobil di situ. 如果人可以预测的话，他不可能会把车停在那里。 Ini adalah bukti bahwa kita nggak even bisa tahu apa yang terjadi besok. 这就是一个见证，我们根本没有不能知道明天将会如何。 Tapi kita orang Kristen 可是我们基督徒， tidak berpikir gini, bagaimana kalau itu terjadi ya? Kalau saya sampai mengalami seperti itu. 我们基督徒呢不会这么想，如果我遇到这个问题的话，我会怎么样？ Kita menyadari kita sangat terbatas. 我们觉悟到我们非常有限， Itu bisa terjadi dan mengenai kita. 会在我们生命当中，我们会发生这个问题。 Tetapi di sini kenapa kita orang Kristen bisa tetap kuat, saudara sekalian? 可是呢，当遇到这个问题的时候呢，我们基督徒为什么会刚强呢？ Ini paradoks hidup Kristen, 是一个基督徒的两极化。 yaitu kekuatan dimulai dengan mengakui kelemahan. 我们的力量来自于我们承认我们的软弱。 Saudara, iman kepada Tuhan dimulai dengan kesadaran kita tuh terbatas. 我们对上帝的信心是来自于我们觉悟到我们的能力是有限。 Saudara, kalau kita berani mengakui hal ini, 如果我们勇于来承认这一点， maka mulai kita terasa beban itu ringan di hati kita. 我们就开始觉得说，我们心里压块，我们心里的那一个问题的话，就开始轻松了。 Dan kita tidak takut 我们不怕， karena kesalahan
Kegagalan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. 因为我们知道失败、错误呢是上帝的计划之一。 Kehendak Tuhan, rencana Tuhan adalah tempat paling aman. 因为上帝的旨意就是我们最安逸的一个隐藏处， Bukan skenario atau prediksi dari pikiran kita. 不是我们头脑的计划，或者是我们的盘算。 Saudara, dalam kondisi ekonomi seperti ini banyak orang berpaling kepada pakar ekonomi. 在这样子经济不景气的状况当中，有很多人去询问经济学家， Sampai ada orang mau membeli investasi saham segala macam, meniru seorang tokoh. Dia beli apa saya ikut, dia jual apa saya ikut. 甚至呢，为了要投资不吃亏的话，有人就是去模仿某一个人，他买什么就买，他卖什么就卖。 Dan untuk bisa ikut dia harus bayar uang yang mahal supaya bisa mengcopy dia punya strategi investasi. 为了能够来去模仿、来去拷贝他的那个投资的方案，他就是花了很多钱来去靠近他。 Dan sesudah melakukan itu malam masih nggak bisa tidur. 还这样子做了之后，晚上还是一样睡不着， Tidak ada rasa aman dari manusia, 人没有安全感。 dari pakar sekalipun. 即便从这个学家的话，也没有安全感。 Makin kita mau mengontrol hidup kita, mau memprediksi, memastikan, makin ketakutan kita. 我 Saudara 们越 sekalian. 想要抓住我们的生命，越想要控制我们的生命，我们会越感到恐惧。 Hidup Kristen yang kuat adalah ketika kita berani melepaskan kontrol dan berserah pada Tuhan. 一个坚强刚强的基督徒的生命，就是当我们勇敢勇于的放下我们的主权，把我们主权交予上帝。 Kita mengakui bahwa Tuhan yang memegang kendali. 我们承认是上帝掌权， Itulah keberanian orang Kristen. 这就是基督徒的勇敢所在， Kekuatan orang Kristen. 也是基督徒的力量所在。 Bukan menggenggam, tapi melepas. 不是抓紧，而是放下。 Dia tahu kalau dia genggam, dia nggak bisa hidup dengan tenang. 因为他知道他抓紧的话，他没办法安逸的生活。 Kalau dia lepas, baru dia bisa dengan ringan mengikut Tuhan Yesus. 如果他放下，他才能够很轻松的来追随基督。 Saudara, ada seorang yang bernama Louis Zamperini. 有一个人名叫路易萨菲利尼， Dia seorang pelari olimpiade. 他是奥林匹克的那个运动学家， Jadi fisiknya itu kuat ya. 他身体很好，体能很好，他是跑步的。 Dia juga pilot tempur Amerika di Perang Dunia II. 他也是世界第2大战的美国的一个军事， Jadi ototnya kuat, otaknya pintar. 所以呢，他肌肉很好，他头脑也是很灵巧。 Pesawatnya ditembak jatuh oleh Jepang. 日本把他的飞机把他打下来了， Saudara, dia terapung di lautan. 然后呢，他就是浮在海面上漂流， 47 hari dia bertahan hidup. 他能够生存47天。 Akhirnya ditangkap oleh tentara Jepang. 之后呢，47天之后呢，被日军所俘虏了， Disiksa habis-habisan. 然后呢，被烤很厉害的烤 Apa yang 拷 terjadi? 问。 Apa yang terjadi saudara sekalian? 发生什么问题呢？ Dia tetap survive, dia kuat. 他仍然的生存下去。 Tapi setelah pulang ke Amerika, 回到美国之后， dia mengalami goncangan mental. 他就发生了心灵的一个不平衡， Dia kecanduan alkohol. 他开始就是酗酒， Dia marah-marah sampai pernikahannya hampir hancur. 他就是一次发怨言，一次发脾气，直到他的婚姻快要结束。 Sampai satu hari dia datang ke KKR yang dipimpin oleh pendeta Billy Graham. 直到有一天，他来到克雷汉牧师所举办的布道会， Dia mengalami perubahan yang luar biasa. 他经历了很大的改变。 Setelah KKR dia terima Yesus, malam itu sampai seumur hidupnya dia nggak pernah minum alkohol lagi. 他参加布道会之后呢，接受耶稣之后，从那一天晚上开始，直到他死，他就从来没有酗酒。 Sejak malam itu mimpi disiksa tentara Jepang nggak pernah muncul waktu dia tidur. 从那一天晚上开始呢，他睡觉呢，每逢睡觉他不会就不会做噩梦了，就是被日军所拷打的那个噩梦。 Bahkan dia ke Jepang untuk memaafkan tentara-tentara yang menyiksanya selama di tahanan. 甚至呢，他还飞往日本来去宽恕，就是那一些拷打他的那些日军。 Apa rahasianya saudara sekalian? 他的秘诀是什么呢 Louis mengatakan begini, ？Louis 就是这样说： dulu saya merasa diri strong. 以前我觉得我很强， Pelari olimpiade, 奥运的一个马拉松的选手， pilot jet tempur,
一个战斗机的一个士兵。47 hari di laut, saya survive. 47天漂浮在海面上，我还是存在生存。 Disiksa oleh orang Jepang, tentara Jepang, saya tahan. 被日军所拷打，我还是一样生存。 Waktu saya melihat diri saya kuat dan pengalaman saya hebat, saya mengalami gangguan mental. 当我感觉到我很强，然后呢，我觉得我经历了那么雄伟的事情的时候呢，我就开始遇到心灵不平衡。 Kapan semua itu hilang? 这一切什么时候就失去了？ Waktu di KKR Billy Graham, saya datang pada Tuhan Yesus, saya berkata, Tuhan, aku lemah, aku tidak berdaya, tolong aku. 就是当我参加克雷汉牧师的那个布道会，我跟上帝说：“主啊，我很软弱，我无能为力，我求你帮助我。”从那一刹那，我才是得到释放， Baru mimpi buruk hilang. 我的噩梦就消失了， Baru tidak perlu lari ke alkohol lagi. 我也不需要借酒消愁， Baru bisa menemui tentara Jepang yang menyiksa dia dan memaafkan mereka. 才能够去参访那一些拷打他的日军，然后呢去宽恕他们。 Benar seperti Paulus katakan, 就如保罗所说的一样， jika kita merasa kuat, kita lemah. 如果我觉得强的话，我们就软弱。 Tapi jika aku lemah, kata Paulus, maka aku kuat. 保罗说：“如果我是软弱的话，我就得刚强。” Maka langkah pertama untuk menaruh kepercayaan pada Tuhan, kita harus mengakui keterbatasan dan kelemahan kita. 所以第一步呢，我们要相信上帝，完全仰赖上帝的第一步就是我们要承认我们的有限。 Yang kedua, kita mencari kehadiran Tuhan. 第二点呢，我们要寻求上帝的同在。 Ayat 4, saudara sekalian. 第4节， Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. 第4节有一件事我曾求告耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。 Ini doa Daud. 这就是大卫的祷告。 Daud baru berkata, dia dikepung oleh musuh dan banyak orang melawan dia. 大卫说，与他被敌人所包围，然后很多人抵挡他。 Permintaan doa yang logis adalah Tuhan, lepaskan aku dari musuh-musuhku. Itu kan saudara sekalian? 他正在被那些人很多人包围的时候呢，比较逻辑的祷告就是应该说：上帝啊，求你让我脱离这些敌人。 Tuhan lindungi saya dan kalahkan musuh-musuh saya. 主啊，求你保护我，然后就把我这些敌人打败吧。 Tapi di sini Daud doanya aneh sekali. 可是呢，大卫在这里祷告的很不符合逻辑。 Yaitu dia bilang, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. 他自己讲要说，我一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问他。 Saudara bayangkan ada orang sedang dikejar-kejar di luar sana ya oleh musuh. 我们想想看，有一个人是被他敌人所追逐， Banyak masalah dalam hidupnya. 他生命中很多的问题。 Tiba-tiba doa dia begini, 突然间，他的祷告是这样子： aku mau berada di GKY Pluit sepanjang hari. 我想要一整天在整个三湖新村国语堂里面。 Mungkin sebagai saudara kita nasihatin, nggak usah begitu. 也许呢，作为他们的兄弟姐妹，我们会跟他说，不用这样子做。 Selesaikan dulu masalahmu, baru ke gereja. 你把你的问题先解决好，你之后才来教会。 Tapi Daud seperti itu, saudara sekalian. 可是呢，大卫确实是这样子， Dia dikejar oleh masalah, 他被问题所追逐， dia malah mau ada di rumah Tuhan sepanjang hidupnya. 他被问题所追逐，他反而想要一生一世的住在耶和华的殿中。 Artinya apa? Meskipun hidup ini penuh dengan problem, Daud bukan mencari solusi, tapi dia mencari relasi dengan Tuhan. 意思是什么呢？即便他的生活当中有很多的问题，大卫不是寻找解决的方案，而是呢，他去寻找与上帝良好的关系。 Saudara, hidup manusia itu banyak problem sehingga manusia terdorong cari solusi. 人类的生活当中有很多问题，所以人类呢常常被诱惑去寻找解决的方案。 Ada satu hal yang dia lupa, relasi. 他们常常忘记了一件事，就是关系。 Sehingga banyak orang dalam problem gak cari Tuhan. 所以呢，很多人在问题当中呢，问题的纠缠当中呢，他们没有寻求上帝， Mereka cari solusi tanpa relasi dengan Tuhan. 他们寻求解决的方案，可是呢，他们失去了，他们没有去寻求跟上帝良好的关系， Akibatnya menciptakan lebih banyak problem. 所带来的后果呢，就是生产了更多的问题。 Saudara sekalian, hidup memang banyak problem. 生活确实是有很多的问题， Kita memang terdorong cari solusi kepada problem itu. 我们遇到这样的问题的话，我们常常被诱惑要去找解决方案。 Tetapi jangan lupa relasi dengan Tuhan.
可是别忘了跟上帝之间的关系， Karena problem tidak ada habisnya. 因为呢问题呢会一而再再的存在， Dan solusi bisa menciptakan problem baru. 而且呢我们自己所用的方法呢，解决方法呢会生产更新的一个问 Kalau 题。 kita tidak cari Tuhan sekarang, kapan mau cari dia? 如果我们没有现在寻求上帝的话，我们什么时候要去寻求他？ Ada orang punya masalah uang. 有的人有遇到金钱方面的问题， Solusinya, saya mesti tambah satu pekerjaan. 解决方案呢，我去再增加另外一份工作， Ada solusi nggak? 有解决吗？ Ada. 有， Karena sekarang 2 income. 因为他现在有2个收入。 Ada problem baru nggak? 有新的问题吗？ Ada. 有， Masalah kesehatan. 健康的问题， Dia kurang istirahat. 不够的休息， Makannya sembarangan. 吃的乱七八糟， Dia sakit, kena tegang, syaraf yang tegang sekali. 然后呢，他的神经紧绷。 Saudara, kita tidak akan habis-habisnya mencari solusi dari problem kita, karena solusi itu menciptakan problem baru. 因为我们会不断的来去从我们的问题的话，我们不断的去找解决方案。可是呢，这个解决方案呢，又给我们新的问题。 Ya, kalau kita tidak mencari relasi dengan Tuhan, kapan kita mau cari Tuhan? 如果我们没有现在开始去寻找跟上帝的关系，我们什么时候要开始寻找上帝呢？ Masalah itu seharusnya kita lihat dalam satu kacamata, mendekatkan kita kepada Tuhan. 我们应当要把问题看着是这样子，这个问题能够把我们带领我们更亲近于上帝， Sehingga kita menemukan akar semua masalah 使 sebetulnya. 得我们可以看到整个问题的根源在哪里， Yaitu apa? 是什么呢？ Kita kurang dekat dengan Tuhan selama ini. 就是我们这段时间不够亲近于上帝， Kita kurang mencari Tuhan. 我们缺乏寻找上帝， Kita kurang peka kepada kehadirannya. 我们不够敏锐他的同在。 Maka saudara sekalian, kalau kita mengerti hal ini, 如果我们明白这一切， maka kita akan berubah dalam cara pandangnya. 我们的观点会有改变。 Ketika kita sadar bahwa semua persoalan dalam hidup kita sebetulnya itu masalah relasi dengan Tuhan, maka bukan solusi, maka kita akan mengalami transformasi. 当我们觉悟到我们所有的问题，并不是找解决方案，而是呢跟上帝之间的关系。我们当了解到这一点的时候呢，我们生命就会有改变，会有突破。 Karena banyak orang punya problem, lalu kemudian Tuhan kasih solusi, tapi nggak pernah transformasi, nggak pernah berubah orangnya. 我们有很多的问题，然后呢，我们就找解决方案，可是呢，我们从来就没有改变。 Bangsa Israel punya problem, tidak ada air. 以色列人他有问题就没有水， Tuhan kasih solusi, diberikan air yang banyak. 上帝给他们解决方案，就是给他们就是丰盛的水。 Pertanyaannya, apakah bangsa Israel berubah atau bertransformasi lebih taat pada Tuhan? 问题是，上帝给他们这样子一个水源之后，他们是否有改变，让他们更亲近上帝呢？ Tidak. 没有， Mereka masih tegar tengkuk sama, tidak percaya pada Tuhan. 他们还是一样的。那么因着景象就不相信上帝。 Kalau kita punya problem, 如果我们有问题， saat itu yang kita butuhkan mungkin bukan solusi, 这时候我们所需要的，也许呢可能不是解决方案， tetapi relasi. 而是关系。 Karena itu yang bisa mentransformasi kita. 因为这个关系可以改变我们生命， Dan mungkin dari situ lahir solusi yang tuntas. 然后呢，从改变我们生命当中呢，会给我们一个正确的这个解决方案。 Ini cara pikir orang percaya. 这就是一个信徒的思想模式， Bukan problem, solusi. 不是问题解决方案。 Karena solusi mengeluarkan banyak problem baru. 因为解决方案呢，会生产更多的问题。 Problem, relasi dengan Tuhan dicek langsung. 问题呢，然后就马上跟上帝建立良好的关系。 Karena itu ketika Daud dikepung musuh, dia bilang, aku mau berada di bait Tuhan seumur hidupku. 因此呢，大卫当被敌人所包围的时候呢，他说：“我一生一世想要待在耶和华的殿中。” Bukan semata-mata dia katakan, Tuhan ini problem saya musuh, kasih solusi dong, lenyapkan mereka. Enggak begitu. 他不是这样祷告说：“主啊，我的敌人那么多，主啊，求你自己把他消灭掉。” Kalau Daud semata-mata doanya seperti itu, 如果大卫这样子祷告， solusi itu akan menciptakan problem baru. 他的解决方案会生产了新的解决的问 Yaitu 题。 Daud dikuasai oleh dendam dan kebencian. 大卫就是会被那个仇恨，然后呢被报仇所充满了， Itu akan menciptakan masalah baru. 这个会生产新的问题。 Daud mengerti 大卫明白， relasi dengan Tuhan di atas segala-galanya, 大卫明白，就是跟上帝的关系是超过一切， di atas solusi. 就在解决方案的以上。 Karena relasi dengan Tuhan akan melahirkan transformasi karakter kita. 因为呢，跟上帝的良好关系会给予我们性格上的一个改变， Dan di situ mungkin ada solusi yang tuntas forever. 然后呢，会带领给我们呢一个正确的
解决方案。 Yang ketiga, saudara sekalian, yang Daud ajarkan di sini adalah nantikan Tuhan. 第三点，大卫所教导我们的是要等候上帝。 Saudara, ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 13节，我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已经上胆了。要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我在说，要等候耶和华。 Saudara, sampai diulangi 2 kali di penutup Mazmur 27, berarti kita harus ingat ini. 直到诗篇27篇的结尾，他重复了2次，意思说我们要记得这一点， Nantikan Tuhan. 要等候耶和华。 Kalau kita mendengar kata menanti atau menunggu, kesan kita tuh orang sudah bohwat, tidak ada jalan lain. 如果我们想要说等候，我们想到说好像他已经没出路了， Ya, tinggal tunggu waktu saja. 只是等时间罢了。 Kata menunggu itu diasosiasikan dengan nggak berdaya, 等的话，我们常常会想到说无能为力， sikap pasif, 就是比较被动的， hopeless. 没有盼望， Ya, sudah putus asa, saudara 已经 sekalian. 绝望了。 Tetapi menantikan Tuhan bukan begitu loh. 可是呢，等候耶和华并不是如此， Karena kata-kata yang mengikutinya, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bukan weak, bukan lemah ini. 因为呢，直接讲到说要等候耶和华，当壮胆，要坚固你的心，这个呢，并不是一个软弱的一个词句。 Menantikan Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, tidak pernah berhenti bekerja. 等候耶和华的意思说，相信上帝正在动工，并且上帝从来不会停止的动工。 Ada orang punya sikap menanti, Tuhan sudah nggak mau ngapa-ngapain, ya sudahlah saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang sikapnya seperti itu. 有的人在等候耶和华的时候呢，他带着这样心态，上帝已经什么东西都不能做，没办法做，我也不想做任何事情了。 Menantikan Tuhan itu iman bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, meskipun kelihatannya dia tidak bekerja. 等候耶和华的意思说，我有信心，上帝从来不会停止的来动工，即便我的眼睛没有看到他正在动工。 Sehingga menantikan Tuhan itu adalah sikap yang aktif, bukan pasif, saudara 所以呢 sekalian.，等候耶和华呢是一个积极的态度，并不是被动的态度。 Petani yang menanam benih, lalu menyiramnya, lalu menantikan. 然后呢，就是正在插秧的一个农夫，然后呢就是浇灌，他在等候他收割。 Dia bukan menanti pasif, 他不是被动的来等候 dia 他， menanti dengan aktif karena pada waktunya benih itu akan berbuah dan panen. 他是积极的来去等候他，因为到时候的话，那个他所麦穗呢，到时候就是会收割。 Jadi menantikan Tuhan itu tindakan iman, bukan keputusasaan. 所以呢，等候耶和华是一个信心的意表，并不是绝望的一个表示。 Sebuah kekuatan, bukan kelemahan. 一个力量，并不是一个不是一个软弱， Sebuah pilihan yang sadar, bukan no choice, nggak ada pilihan. 是一个很觉悟的用一个很悟性觉悟的一个选择，而并不是说没有其他的方案了。 Saudara, ada seorang yang pesawatnya di delay. 有一个人他的飞机延误了， Banyak orang sudah nggak sabar ganti pesawat. 有很多人已经没有耐心了，然后他们就想说要换飞机、换航班， Dia menunggu dengan sabar. 他就很耐心来等候。 Dia tunggu di Starbucks. 他在星巴克等候， Saking sabarnya dia tunggu sampai Starbucksnya tutup, saudara sekalian. 他得到那个星巴克打烊。 Saudara bayangkan orang Starbucks berkata dengan sopan, Pak, terima kasih jadi pelanggan setia sepanjang hari. 然后星巴克说：“先生，谢谢你已经成为我们一整天的中心客户。 Tapi kita udah harus tutup sekarang, jadi boleh tunggu di luar ya. 很抱歉的，我们现在目前已经要打烊了，就是麻烦你到前面来等候。” Saudara, dia tenang saja. Oke, dia tunggu di luar, di bangku biasa, di bandara gitu ya, di terminal dia tunggu. 然后呢，他就是这样子出去了，来等候， Saudara, benar-benar nggak ada orang lain, cuma dia. 没有其他人，只有他一个人。 Pegawai Starbucks udah pulang. 星巴克的员工已经回家， Semua udah tutup di airport itu, semua udah tutup, 然 tinggal 后 dia sendiri. 机场所有的店已经关了，剩下他一个人。 Tiba-tiba keluar pengumuman. 突然间出了一个报告， Semua penumpang harap mengantri masuk ke dalam pesawat. 所有的乘客就是要求所有的乘客排队要进入飞机了。 Saudara, dia lihat sekelilingnya nggak ada orang, cuma dia. 他看他左右旁边没有人，只有他一个人。 Ternyata betul pengumuman itu cuma buat dia, saudara sekalian. 然后他的报告确实是只是针对他一个人而已。 Wah, dia naik pesawat, seorang satu-satunya penumpang di pesawat itu. 他就成了就是上了飞机，变成了整个飞机的那一架飞机的唯一的一个乘客。 Biasa pesawat kalau satu penumpang atau sedikit nggak mau berangkat.
通常呢，如果乘客不满或是不多，或是只有一个人，飞机就不会起飞。 Tapi kesabarannya diberkati Tuhan. 可是呢，他的耐心是蒙上帝祝福。 Pesawat itu besok pagi harus sampai di bandara tersebut ya, saudara sekalian. 那一架飞机呢，隔天早上呢，必须要回到这里的一个机场。 Dengan ketawa-tawa dia masuk pesawat dilayani oleh 4 pramugari. 他就很开心的进去了飞机，然后呢，有4位的空姐来服务他。 2 bisnis kelas, 2 ekonomi kelas, semua layani dia. 然后呢，2个都是在那个商务舱那个头等舱的，2个都是来服务他。 Saudara tahu kereta yang isinya makanan sama minuman kan didorong pramugari tahu kan? 然后呢，空姐所推的那个食物的跟那个吃的跟喝的， Dia boleh nambah sebanyak-banyaknya. 他可以加他所喜欢的，要加多少就可以。 Semua minuman kan biasanya tanya coffee or tea begitu kan ya? 常常呢，就是我们被问说你要咖啡或是要茶， Ini mah mau coffee, mau tea, mau coke semua disuguhkan saudara sekalian. 然后他 Karena sudah ada. 因为他所有的饮食呢，他要什么都有什么。 Artinya betul-betul seperti Mazmur katakan, nantikanlah Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan. Dan dia ngalami saudara sekalian. 然后呢，就讲到说这里讲到是，他就等候耶和华，他就看到上帝的美善。 Sehebat-hebatnya orang bayar bisnis class, pelayannya cuma 2 pramugarinya. 就是一个人跑商务舱的话，空姐是就有2个人服务他。 Dia bayar ekonomi, pramugarinya 4 saudara sekalian. 付了经济舱的一个机票，可是呢，有4位空姐来服务他。 Saya yakin Tuhan punya berkat untuk mereka yang menantikan dia dengan iman dan dengan sabar. 我相信那些有信心、有耐心等候耶和华的人，上帝有蒙福，就是有祝福要赐予他们。 Bahkan di dalam proses kita menanti, Tuhan tidak tinggalkan kita saudara sekalian. 甚至呢，在我们等候上帝的那一段时间， Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚书第14章31节说：“但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们的翅膀却不困倦，行走却不疲乏。” Saudara, di area hidup kita saat ini, dalam hal apa Tuhan sedang mengajar kita menanti? 在我们生命当中，哪一个层面，上帝正在教导我们要等候他？ Mungkin perubahan suami, istri atau anak kita. 也许呢，我们的丈夫或者是我们的儿女的改变， Mungkin kebangkitan usaha kita. 或者是我们正在等候我们事业的启发， Mungkin kesembuhan sakit kita. 或者是我们的疾病的医治， Mungkin peningkatan karir kita. 或者是我们的升迁。 Apapun itu, pelajarannya bukan solusi, tapi relasi dengan Tuhan. 无论是你在等候什么的话，最主要的、最终的不是解决方案，而是呢我们跟上帝之间的关系。 Saudara, dunia kita penuh dengan bahaya, resiko, dan tidak bisa diprediksi. 我们的世界充满很多的无可预测的问题，也是充满了凶险， Lebih mungkin kita itu membuat pilihan yang salah daripada yang benar. 导致我们常常会做的一个决定是错的来的比较多，比起做对的。 Tapi kembali kepada firman Tuhan, put your trust in the Lord. 可是呢，我们要回到上帝的话语，我们要把我们信心放在上帝的身上。 Dan saudara sekalian, melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia sudah mengalahkan musuh kita yang paling besar. 透过已经从死里复活的基督，他已经向我们显明了，他已经打败了我们最大的敌人。 Barang siapa percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. 信他的不可以，信他的不会蒙羞愧。 Semua kita takut keputusan yang salah. 我们常常会做出怕会做出错误的决定。 Semua kita takut bagaimana kalau kita dipermalukan. 我们常常会觉得说，如果我做这样子的话，蒙羞的话怎么办？ Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. 可是如果我们相信上帝的话，我们不会蒙羞愧。 Nah saudara, ingat 3 hal ini. 我们要记得这3点。 Saya berharap dalam masa-masa Lent ini kita bisa mempraktekkan, merenungkan 3 poin ini. 我希望在大灾期间呢，我们可以来思考这3点。 Yang pertama, kita akui kelemahan keterbatasan kita. 第一点呢，我们要承认我们的有限。 Tuhan, saya terbatas, saya kurang hikmat, tolong saya. 上帝，我有限，我不够智慧，求你帮助我。 Karena poin pertama membuka pintu anugerah dan berkat yang berlimpah. 因为呢，第一点呢，打开了就是恩典之门。 Yang kedua, cari kehadiran Tuhan. Relasi, bukan sekedar cari solusi.
第二点呢，就寻找上帝的同在。我们要跟上帝建立良好的关系，并不是去寻找解决方案。 Karena untuk kita bisa berelasi sama Tuhan, Yesus Kristus rela mencurahkan darahnya supaya kita punya akses langsung relasi dengan Tuhan. 为了我们能够跟上帝有良好的关系呢，耶稣基督愿意为我们死在十字架上，为我们留下他宝血。 Jangan sekedar settle buat solusi, cari relasi dengan Tuhan. 因此呢，我们不要停止来去寻找解决的方案，而是呢，我们要去跟上帝建立良好的关系。 Yang ketiga, nantikan Tuhan. 第三点，我们要等候上帝。 Saudara, penantian kita akan diberkati, dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. 我们的等候会蒙上帝充满了恩典跟美善。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia dan bisa dipercaya. 主，我们感谢你，因为你是信实的上帝，并且我们可以信托的上帝。 Iman dan pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. 我们对你的信，我们对你的盼望，也不会变成突然的。 Tuhan ajar kami untuk boleh dengan rendah hati mengakui keterbatasan dan kekurangan hikmat kami. 帮助我们，教导我们，好让我们可以承认我们的有限，并且我们缺乏智慧的一个事实。 Karena kami tahu ketika kami lemah, kami boleh merasakan kekuatan anugerah berlimpah dari Tuhan. 因为我们知道，当我们承认我们软弱的时候呢，我们可以感受到从上帝而来的刚强力量， Dan Tuhan ajar kami merindukan Engkau, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu. 也帮助我们有一个渴慕、寻求你的容面的心态。 Ingatkan kami ya Tuhan bahwa segala yang ada dunia ini tidak bisa memuaskan jiwa kami. 也求你提醒我们在世上所有的一切没办法满足我们的心灵。 Biarlah dengan segenap hati setiap hari kami merindukan Engkau, menantikan Engkau. 但愿我们能够全心全意的每一天来渴慕你，来等候你， Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kebaikan berlimpah dari Tuhan. 并且我们相信我们要从你而来得到，可以感受到，并且看得到你的美善。 Berkati kami dan keluarga kami. 求你祝福我们跟我们的全家人， Berkati pekerjaan dan juga usaha kami. 求你祝福我们的工作、我们的事业。 Biarlah apa yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami lakukan dari iman percaya kepada Tuhan. 但愿我们一切所行的是从我们对上帝的信心而产生出来行的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。